izinkan saya untuk melontarkan 3 ikhtiar pemerkasaan Bumi Putra. 3 ikhtiar ini saya percaya akan menjadi sebahagian daripada usaha-usaha lain yang bakal digarap di samping kita mahu dalam kongres ini tekad serta matlamat serta ikhtiar ini dapat diterjemahkan pelaksanaan. Ikhtiar ini saya fikirkan mampu melonjakkan agenda pemerkasaan Bumi Putra menjelang usia 1 abad negara merdeka, di mana saya ingin menyarankan ikhtiar pertama bagi kita mewujudkan Perbadanan Tanah Bumi Putra. Ia berguna bagi mengekalkan pemilikan tanah Bumi Putra yang menjadi asas kepada kestabilan ekonomi dan pemeliharaan identiti kebangsaan, terutamanya dalam mempertahankan tanah reserve Melayu. Saya menganjurkan agar diwujudkan Perbadanan Tanah Bumi Putra, di mana perbadanan ini akan bertanggungjawab untuk merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah Bumi Putra khususnya reserve Melayu ditingkatkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Adalah disyorkan semua tanah-tanah berstatus pajakan dan telah tamat tempoh pajakannya. Bagi kawasan-kawasan pertanian yang melebihi 50 ekar atau plot-plot industri yang melebihi 20 ekar, apabila sampai tempoh tamat pajakannya dan dipohon untuk penyambungan dari kerajaan-kerajaan negeri dan juga wilayah sekutuan, kita minta 20% daripada tanah kenaan hendaklah diserahkan semula kepada kerajaan dan diurus tadbir melalui perbadanan ini. Penubuhan Perbadanan Tanah Bumi Putra merupakan langkah proaktif untuk menjamin pertamanya keseimbangan demografi kaum, keduanya bagi mewujudkan kelangsungan kawasan usaha Bumi Putra bagi tujuan pertanian, perindustrian dan penempatan baru, dan ketiga usaha tambahan mengekalkan pemilikan tanah di kalangan Bumi Putra melalui agensi amanah itu. Langkah ini saya kira akan dapat memberi pulangan dan peluang yang lebih besar kepada Bumi Putra untuk memiliki sebahagian daripada aset tanah negara. Melalui perancangan teliti dan strategik, setiap kawasan usaha diharap dapat memberi manfaat maksimum kepada komuniti Bumi Putra, mencipta kelestarian ekonomi yang berterusan. Ikhtiar kedua, saya ingin menyarankan supaya diwujudkan wakaf pendidikan, wakaf kesihatan dan wakaf kebajikan. Saya yakin saudara-saudari yang hadir dalam kongres pada hari ini sudah pastinya prihatin mengenai masa depan Bumi Putra dan menyimpan iltizam untuk sama-sama menyumbang kepada sebarang usaha memperkasakan agenda Bumi Putra. Justru ikhtiar kedua yang ingin saya sarankan adalah mengenai pengujudan wakaf kesihatan dan pendidikan Bumi Putra yang akan menjamin perkhidmatan kesihatan dan pendidikan yang berterusan kepada Bumi Putra. Ikhtiar ini juga sebagai usaha untuk mendepani isu-isu kenaikan kos perkhidmatan kesihatan dan pendidikan kepada golongan asnaf, warga emas dan kumpulan sasaran yang terjejas. Bagi menerjemahkan ikhtiar ini, satu plan wakaf sihat dan didik Bumi Putra dicadangkan yang bertujuan untuk pertamanya bagi menyediakan fasiliti, peralatan dan perkhidmatan kesihatan seperti pusat dan mesin hemodialisis, khidmat penjagaan kesihatan warga emas dan sebagainya. Kedua, pembiayaan rawatan bagi penyakit kronik
Ketiga, pemerkasaan institusi pendidikan dan pusat latihan Bumiputera. Keempat, pendanaan beasiswa untuk anak-anak Bumiputera. Kelima, memperkasa program perkembangan kemahiran untuk meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja Bumiputera. Marilah kita mengambil tanggungjawab bersama dalam membantu dan menyumbang di dalam menyediakan sumber tambahan melalui amalan berwakaf untuk menjalankan program pembangunan pendidikan, kesihatan maupun kebajikan. Demi kesejahteraan Bumiputera, saya menganjurkan sistem caruman daripada syarikat-syarikat GLC, GLIC, yayasan-yayasan, badan-badan amanah dan orang perseorangan untuk sama-sama menjayakan apa yang telah saya lontarkan tadi. Semoga ini menjadi asbab yang mengundang keberkatan daripada Allah SWT. Ikhtiar ketiga iaitu mengindustrikan pertanian. Syaur untuk mengindustrikan pertanian bertujuan untuk melibatkan Bumiputera dalam sektor pertanian tanaman makanan yang berskala besar serta dapat menjamin pengeluaran sumber makanan segera. Saya mengambil contoh kejayaan Felda dan Felcra dalam membangun dan memajukan pertanian tanaman komoditi yang telah menjadikan negara kita antara pengekspor kelapa sawit dan getah terbesar. Kita sedar sebahagian masyarakat Bumiputera tidak mempunyai tanah yang begitu besar. Keluasannya juga mungkin tidak ekonomikal di samping kekangan kewangan untuk mengusahakannya. Namun, sekiranya tanah-tanah ini dapat disatukan dan dibangunkan secara skala besar, pastinya setiap pemilik tanah dapat memperolehi manfaat yang berterusan di samping membantu meningkatkan sosioekonomi setempat. Bagi menjayakannya, saya mencadangkan penubuhan sebuah entiti yang dapat memainkan peranan untuk mendanai dan membangunkan tanah-tanah Bumiputera atau tanah-tanah berkelompok milik Bumiputera yang berpotensi untuk diusahakan dengan tanaman makanan. Melalui ikhtiar ini, kita juga perlu menggunakan teknologi dan inovasi baru bagi mempertingkatkan hasil tanaman. Pastinya pengaplikasian teknologi moden dalam pertanian memerlukan kos dan pendanaan yang tinggi bagi menjayakannya. Dengan wujudnya sebuah entiti yang memberi tumpuan khusus kepada sektor ini, usaha, pendanaan, kajian, inovasi dapat dilakukan secara berstruktur untuk mempertingkatkan pengeluaran hasil. Pengeluaran hasil berskala besar dan penggunaan teknologi membolehkan penghasilan ke pelbagai produk hiliran pertanian yang mempunyai nilai tambah dan boleh dipasarkan secara komersial serta membawa keuntungan yang berganda.